Impian menjadi kenyataan. Perasaan kami sukar digambarkan. Projek seumpama ini yang julung kali diadakan dapat dilihat hasilnya pada hari ini. TV3 melangkah ke tahun baru 1996 dengan azam untuk meningkatkan penerbitan rancangan yang bukan saja bermutu tinggi, malah bersifat global. Lebih 10 tahun TV3 menghasilkan pelbagai rancangan tempatan yang digemari ramai. Kini, TV3 terus melangkah untuk menyiarkan rancangan yang mampu memenuhi pasaran media antarabangsa. Jejak Rasul bertujuan mengumpulkan sebanyak mungkin kesan sejarah dan peninggalan Rasul-Rasul sepanjang mereka berdakwah membimbing manusia ke jalan yang benar. Pengorbanan mereka sebagai utusan Allah di muka bumi terlalu besar. Kami berpendapat adalah satu usaha yang baik kesan-kesan sejarah ini disusun dalam bentuk penceritaan visual. Menerusi jejak Rasul, penonton bukan sekadar membelik buku dengan gambar-gambar yang kaku, tapi berpeluang menontonnya sendiri. Kisah yang sebelumnya hanya dapat dibaca dalam Al-Quran dan diceritakan pula oleh tok-tok guru dan ustaz, kini dapat digambarkan secara lebih berkesan menerusi media elektronik. Yang nyata, usaha untuk sampai ke destinasi yang dihajati bukan perkara yang mudah. Acap kali, kami mengharungi pelbagai situasi. خفيفة شوية ثقيلة يعني تمام. أنا معي 10 أنفار. أيوه. خلاص بس إيه لا ما يديها لا بديبة. الشعر بتاعك قديم، بعدين أنت لازم تغير الكلاس. Ketika berada di Ma'rab, Yaman, kami terpaksa bertarung tenaga di tengah terik padang pasir sejauh 600 km untuk tiba ke Hadramaut. Dan keadaan begini seolah-olah sudah menjadi satu kelaziman. 20 tahun lagi aku kembali ke Sahara, macam inilah muka aku. Ada kalanya untuk mendapatkan sudut penggambaran terbaik, kami terpaksa menggunakan pelbagai cara, bergantung kepada situasi. Senyum. Senyum. Jejak Rasul mengambil konsep universal. Lokasi penggambaran meliputi 6 negara Asia Barat, iaitu Mesir, Turki, Jordan, Yaman, Iraq dan Arab Saudi. Nilai yang diutarakan boleh diterima oleh semua masyarakat, baik di timur maupun di barat, iaitu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Ketika membuat penggambaran, ada kalanya kami menghadapi kesukaran menjejaki makam ataupun tempat yang dicari kerana tidak tercatat di dalam buku ataupun peta. Dalam keadaan seumpama ini, kami perlu rajin bertanya. Jejak Rasul bukanlah lakonan semula. Warisan serta peninggalan para Rasul dalam perjuangan mengembangkan agama Allah yang dijejaki oleh 19 kaki tangan TV3 selama 104 hari merupakan bukti nyata bahawa kisah-kisah yang kita dengar dan baca di dalam Al-Quran benar-benar berlaku pada masa lalu, bukan satu dongeng. Bukti ini mengukuhkan pegangan umat Islam yang diwajib untuk beriman kepada Rasul, iaitu rukun iman yang keempat.
Dokumentari setengah jam ini diterbitkan sebanyak 30 episod dan akan disiarkan sepanjang bulan Ramadan. Ia berbentuk travelog atau catatan pengembaraan meliputi lokasi yang mempunyai kaitan dengan sejarah hidup para nabi dan rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 111. Mafhumnya, demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang berakal. Ia bukanlah cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Ketika membuat penggambaran, kami terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Walau apapun, kami berpuas hati kerana segala usaha yang dicurahkan dan dengan pertolongan Allah jua, kami berhasil merakamkan hampir ke semua tempat bersejarah yang dirancangkan. Kesan sejarah Fir'aun kekal sehingga sekarang. Manusia kini berpeluang menyaksikan sisa-sisa tamadun Fir'aun. Namun, apakah hikmah di sebalik peninggalan purba ini? Yang anda lihat ni, inilah tapak kaki Nabi Hud. Sampai sekaki. Nabi Hud dikatakan melompat daripada batu besar ni. Maryam membawa anaknya Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi ke Saidi, selatan Kahirah. Dalam perjalanan, mereka berdua menetap selama 2 tahun di sini. Dan di kawasan inilah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam berteduh. Sebelum kami sampai ke tempat ini, kami tidak mempercayai bahawa sisa Istana Puteri Balkis masih boleh dilihat sehingga sekarang. Tapi inilah hakikatnya. Struktur dan binaan asasnya masih wujud dan usaha pemulihan sedang dilakukan. Sekali pandang, ini nampak macam batu, tapi ini sebenarnya bukan batu. Tanah liat. Ketika berpidato kepada kaumnya, Nabi Musa alaihissalam ditanya, siapakah hamba Allah yang lebih mengetahui darinya? Spontan, Nabi Musa alaihissalam menjawab, tiada sesiapa. Lalu,
Allah utuskan malaikat mendidik Nabi Musa alaihissalam dengan memberitahunya untuk pergi ke pertemuan dua laut menemui seorang hamba Allah yang lebih berpengetahuan darinya. Ini ialah Babylon yang terkenal satu masa dahulu. 4 orang nabi dikatakan pernah menjadi tawanan pemerintahnya, Nebuchadnezzar. Tempat kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Telaga ini pernah digunakan oleh ibunya, Yukabat. Gua Ashabul Kahfi. 7 lelaki tidur beratus-ratus tahun di dalam gua ini. Mumia Fir'aun berusia 3.000 tahun. Tubuhnya masih boleh dilihat hingga ke hari ini. Masjid Husain di Kairah, Mesir menyimpan khazanah Rasulullah, antaranya pedang yang dikatakan pernah digunakan baginda. Makam Sayyidina Ali, kubahnya diperbuat daripada emas. Di masjid inilah Sayyidina Ali dibunuh ketika melangkah masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sembahyang subuh. Gubernur Abraha membina tempat ibadat ini untuk menandingi Kaabah di Mekah. Makam Nabi Saleh. Kami lebih yakin dengan kesahihannya. Panjangnya kubur ini 25 meter. Kru jejak Rasul diberi penghormatan menanam pokok tin yang disebut dalam Al-Quran di perkarangan makam Nabi Ayub di Sanli Urfa, Turki. Gua ini pula tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bermunajat di puncak bukit ini, dikenali Jabal Musa di St. Catherine, Semenanjung Sinai, Mesir. Ketinggian bukit ini melebihi 2.000 meter. Dan pendakian gunung ini antara cabaran yang tidak dapat kami lupakan. Kubur Nabi Yusa bin Nun di Istanbul.
Nabi Yusha menemani Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khidir di pertemuan dua laut. Kami turut menjelajah ke Luxor, Mesir. Kawasan ini pernah diletakkan di bawah pemerintahan Fir'aun. Kuil mataharinya masih tersergam. Kesemuanya ada 62 kubur-kubur Fir'aun di kawasan ini. Dan kerja-kerja membina perkuburan ini dimulakan sejak Fir'aun ini mula memegang tahta sehinggalah mereka mati. Apabila mereka mati, kerja-kerja itu pun dihentikan. Pada hari ini, peninggalan sejarah yang berusia lebih 4,000 tahun ini menjadi tumpuan manusia dari seluruh dunia. Dan satu di antara dua Fir'aun ini, iaitu Ramses II ataupun Merah adalah Fir'aun yang dipercayai memburu Nabi Musa alaihissalam hingga ke Lautan Merah dan akhirnya mati lemas. Sungai Nil menjadi saksi kepada kisah Rasul-Rasul. Arusnya terus mengalir bersama sejarah Anbiya. Gua ini menjadi tempat Nabi Ayub alaihissalam mengasingkan diri ketika diuji Allah dengan penyakit. Museum ini menyimpan khazanah Rasulullah SAW. Antaranya busar panah, dan bekas tapak kakinya. Kandungan garam di laut ini tinggi. Ia bukti murka Allah kepada kaum Nabi Lut. Kami dampingi kisah para rasul. Kami lawati tempat kelahiran mereka. Kami ziarahi makam-makam Anbiya. Kami kunjungi perkampungannya. Semoga usaha menghasilkan rancangan sumpama ini membantu kita menghayati perjuangan para rasul. Dalam setiap kisah mereka ada pengajaran, dan pengajaran adalah untuk mereka yang dagakan bimbingan. Jejak Rasul membawa anda mengembara ke tanah gersang, ke puncak gunung, ke lembah subur. Jangan lupa bersama jejak Rasul setiap hari di bulan Ramadan. Bukit sudah pun didaki, lurah sudah pun dituruni. Babylon turut menjadi saksi kepada kehadiran pemimpin agama dari langit di zaman silam. Sekian persembahan jejak-jejak Rasul untuk hari ini.
Salam hormat dan Assalamualaikum.